Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang beramat bahagia Tan Sri Muhyiddin dan juga Datuk Dr. Di atas sana. Soalan saya mudah saja. Dr. Razidi. Ya. Saya berasal dari Muar, tapi bersartin di Kuala Lumpur. Okey, soalan pertama saya tentang tak ada penyentuhan tentang mempertabatkan agama kita tadi, tentang keislaman, isu keislaman ya, satu. Yang kedua tentang memperkasakan Tibet untuk generasi anak muda. Saya rasa perlu dipertekankan yang bahagia Tan Sri. Sekian, terima kasih. Tuan, maaf, soalan yang pertama tadi Tuan? Mempertabatkan agama Islam sebagai asas kepada perjuangan Perikatan Nasional. Baik. Kemudian kepada Tibet. Okey. Saya bagi satu lagi, kemudian kita akan silakan ahli panel untuk jawab ya. Silakan yang memakai kopiah hitam. Baik, silakan. Nama dari mana dan soalannya? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang berbahagia Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Dr. Razi dan seluruh pimpinan Perikatan Nasional. Pertama, tahniahlah di atas tawaran yang cukup komprehensif, dan walaupun Perikatan Nasional ni kali pertama dalam PRU sebelum ini dalam PRN, dan ini PRU kali pertama, tapi dari sudut kebolehmampuan tadi itu telah terbukti semasa sepanjang PKP. Soalan saya, tawaran-tawaran dalam nak membantu ekonomi, sebab dia ada tunjang utama dalam tawaran ini, tapi dalam masa yang sama kita perlu alert, sebab pakar-pakar ekonomi, analisis ekonomi dunia sekalipun telah memberikan amaran tentang kelemahan dan kemerosotan ekonomi dunia. Jadi nak tahu keseriusan jika Perikatan Nasional dipilih sebagai kerajaan, dan apa jaminan, sebab kalau perkara ini tak diambil secara serius, bantuan-bantuan intensif tadi tu dia tak boleh pergi jauh, sebab dia kesan daripada makro tadi tu akan mempengaruhi peringkat mikro tadi tu. Terima kasih. Baik, nama tadi Zuhaili. Terima kasih. Baik. Saya hold dulu, boleh? Boleh, tuan-tuan Muhammad ya? Kita bagi laluan untuk panel kita yang nak menantikan di mikrofon untuk nak bertanya soalan, silakan terus menunggu. Dan saya serahkan kepada kedua-dua ahli panel terpulang ya, sama ada Tan Sri ataupun Datuk Dr. ingin menjawab soalan, iaitu yang pertamanya bagaimana ataupun isu tentang memartabatkan agama dan juga Tibet untuk anak muda, dan soalan daripada saudara Zuhaili tadi, jaminan ataupun tawaran untuk membantu meningkatkan ekonomi. Silakan. Terima kasih. Soal pertama tu walaupun tak saya sebut dalam pembentangan tadi, ini sesuatu yang memang ada dalam kita punya tunjang 3, iaitu yang menyebut di sinilah membersihkan politik dan tadbir urus, iaitu mempertahankan keluruhan perlembagaan Islam sebagai agama persekutuan dan hak semua. Ini satu daripada 3 perkara. Jadi memang ada pun termaktub. Ini soal perkara perlembagaan tak ada kompromi. Dan kita juga Perikatan Nasional awal-awal sejak tertubuh, antara perkara yang kita tekankan ialah untuk menjunjung perlembagaan negara. Dan tentulah antara yang penting adalah soal kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Dan kalau kita nak tafsirkan lagi apa yang kita buat untuk orang kata memartabatkan dan meningkatkan syiar Islam, bukan saja dalam soal undang-undang yang perlu diperbaiki ataupun memperkenalkan perkara-perkara yang baru, ataupun nak memperkasakan pendidikan Islam melalui bantuan pada sekolah-sekolah agama, baik yang ditaja oleh kerajaan ataupun swasta, kelas kafah. Ini sebahagian sudah dilaksanakan, tapi janji kita ialah untuk kita tingkatkan lagi. Soal-soal seperti ini tak boleh kita kompromikan. Ini adalah sesuatu yang telah termaktub dalam perlembagaan, dan apa saja yang termaktub dalam perlembagaan termasuk hak istimewa orang-orang Melayu dan juga bangsa-bangsa lain, soal bahasa kebangsaan dan lain-lain, kedudukan raja-raja, ini satu perkara yang tak boleh dikompromi. Jadi janji kita Perikatan Nasional menjadi kerajaan, perkara yang utama ini akan terus kita hormati, malahan akan kita perkasakan melalui berbagai-bagai inisiatif yang akan kita laksanakan. Terima kasih. Soal Tibet, ini perkara yang memang dekat di hati saya. Dan waktu saya memimpin negara dan juga waktu saya jadi Menteri Pendidikan, program Tibet ini telah pun kita letakkan sebagai antara program latihan peningkatan kemahiran yang utama, terutama bagi anak-anak kita yang sebahagian besarnya tidak pergi melalui satu proses pembelajaran sampai ke tahap universiti.
tetapi mereka ini boleh dibimbing ataupun dilatih untuk mengambil bidang-bidang kemahiran tertentu termasuk bidang vokasional. Kerana negara kita tahu sudah maju ke hadapan, tapi masih terdapat kekurangan tenaga-tenaga mahir yang terlatih, terutama dalam bidang tertentu, baik dalam otomotif dan macam-macam lain lah. Dan ini telah pun kita mulakan. Dan waktu saya menjadi Menteri Pendidikan juga nak menunjukkan bagaimana kita memberikan tekanan pada sektor vokasional yang telah pun dilaksanakan oleh pelbagai-bagai agensi, kementerian, termasuk juga swasta. Kita sudah gabungkan dia sebagai satu pembelajaran yang agak integrated, supaya ini akan membantu kita memberikan latihan-latihan yang lebih menyeluruh dengan bantuan kerjasama swasta dan awam. Jadi sebab itu bagi saya ini suatu yang penting. Lebih lagi kita tekankan tadi, kalau yang nak kita tekankan sektor-sektor pembangunan perindustrian yang memerlukan teknologi tinggi, yang memerlukan kemahiran dan kepakaran. Kalau tidak ada anak-anak kita yang terlatih dalam ilmu dan pengetahuan dan juga kemahiran tadi, ini akan menjadi satu kelompongan. Dan kalau itu berlaku, bermakna tak mungkin matlamat kita untuk membangunkan sektor industri, sektor yang dikatakan lebih berteknologi itu akan mencapai matlamat. Itu yang saya nak jelaskan sini. Kalau Dato' nak tambah lagi? Kalau saya boleh tambah. Kalau saya boleh tambah sikit berkaitan dengan tawaran kita. Untuk makluman semua ni, kita ada 12 tunjang, 30 pendekatan, 234 tawaran. Jadi tawaran ini tidak sebut semua tadi oleh Tan Sri dalam ucapannya. Kalau nak sebut panjang lebar jadi ucapan tadi sampai pagi esok kita. Namun begitu berkaitan dengan soalan pertama yang disebut tadi berkaitan dengan agama Islam, Tan Sri telah jelaskan. Cuma saya nak jelaskan di front page yang kita sebut keseluruhan tawaran PN ini digubal bagi mempertahankan keluhuran perlembagaan, menjunjung Islam sebagai agama persekutuan dan melindungi hak semua kaum. That is very clear. Keseluruhan tawaran ini telah mengambil kira apa yang disebutkan tadi. Dan saya nak bagi contoh di bawah pendidikan, tawaran berkaitan dengan kelas kafah, menaikkan allowance guru kafah sebanyak 50% ke 1,500 sebulan dan memperkenalkan skim khas penyerapan ke jawatan tetap secara berperingkat. Itu antaranya. Yang Tibet juga kita banyak sebut di bawah perkara pendidikan ini sebagai contoh. Menaik taraf Institut Tibet dengan kurikulum bertaraf global dengan kerjasama swasta. Dana khas bagi sekolah tahfiz dan agama rakyat untuk menyertai sistem kemahiran Tibet. Kita mahu yang menyertai sekolah tahfiz, sekolah agama rakyat juga didedahkan pada Tibet. Jadi kalau kita lihat keseluruhan tawaran berkaitan dengan Tibet ini, banyak perkara-perkara yang disentuh. Terima kasih. Soalan yang ketiga tadi itu tentang soal ekonomi. Yang inilah tunjang pertama, top of the list kita is about economy. Dia dianggap lebih kritikal sekarang ini kerana kita berhadapan dengan kesan daripada pandemik, di mana situasi negara kita belum pulih sepenuhnya. Tapi yang akan menjadi bebanan lebih besar ialah kerana pihak Bank Dunia yang meramalkan bahawa tahun hadapan dunia berhadapan dengan satu situasi depression, iaitu menjadi bebanan yang bertambah daripada apa yang sudah ada sekarang ini. Ada economic slowdown dan kenaikan harga barang-barang, inflasi. Ini akan menambah lagi bebanan kita. Sebab itu kita letak ini sebagai tunjang pertama, top of the list. Priority yang kita nak manage dalam soal nak membangun dan meletakkan seluruh Malaysia ini kembali seperti dahulu, malahan lebih tinggi ialah bagaimana kita nak menguruskan soal seperti ini. Sebab itu saya pernah menyatakan dalam banyak perjumpaan dan juga ceramah-ceramah saya, the first thing that we need to do in the first cabinet meeting, nak janji kita in the first cabinet meeting, insyaAllah kalau tertubuh kerajaan dan kabinet terbentuk, ialah bincang soal ini. Apa kita harus buat untuk mengambil langkah-langkah untuk mitigate kesan daripada depression di peringkat antarabangsa dan proses pemulihan ekonomi yang belum selesai, supaya negara kita dapat pulih
dengan lebih cepat daripada yang dijangkakan. Ini satu perkara yang pertama. Kerana antara kesannya saya sebutkan tadi adalah terhadap PMKS yang menyumbang kepada lebih 34% kepada KDNK negara. Hampir 1 juta pada syarikat-syarikat yang berdaftar adalah dalam kategori small and medium enterprise. Dan kerana mereka merupakan satu jumlah yang besar, keadaan kita sekarang ini belum pulih adalah kerana sektor itu tidak pulih. Sebab tadi saya dah sebutkan kita nak menawarkan moratorium kali kedua. Kita sokonglah bagi satu tempoh relief supaya mereka mempunyai kecairan untuk meneruskan perniagaan mereka tanpa dia terpaksa membayar insuran atas pinjaman primat yang telah dibuat dengan institusi keuangan yang telah buat pada masa yang lepas waktu kita berhadapan pandemik. Boleh tak kita buat kali kedua? Saya jawab boleh. Sebenarnya inilah Majlis Pembenahan Negara dah cadangkan dulu, tapi kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri tidak bersetuju ataupun tidak mahu melaksanakan. Pasal dia bukan beban pada kerajaan. Kerajaan tidak keluar duit RM1 pun. Kalau Kementerian Keuangan sudah setuju, arah pada Governor Bank Negara, arah pada bank-bank dalam institusi perbankan Malaysia, laksanakan moratorium, mereka kena buat. Dan kalau dia buat, bukan dia menyentuh wang kerajaan, ini wang bank yang diuruskan oleh bank. Dalam tempoh beberapa bulan selepas kita buka balik ekonomi dan kita institusi keuangan mengisytiharkan keuntungan, the bank makes a lot of money. Jadi tidak terjejas dari segi pendapatan dan keuntungan pada bank. Kenapa kalau dahulu boleh? Kenapa sekarang tak boleh buat? Itu contohnya, satu contoh lagi. Kemudian kita nak sebutkan soal masalah yang berkaitan dengan inflasi. Tadi pun sebab ini tentu satu perkara yang paling utama. Bagaimana nak kita menangani masalah inflasi, kenaikan harga barang? Dia tak boleh jawab dengan satu baris saja, kerana ada tindakan-tindakan susulan. Sebagai contoh, kita mengimport banyak bahan-bahan makanan ternakan kita di luar negara. Peperangan yang berlaku di Ukraine dengan Rusia menyebabkan ada katak dari segi rantaian bekalan, melambung harga bahan-bahan makanan ternakan ayam. Bila bawa pot masuk dalam negara kita, kita gunakan untuk menternak ayam, maka harga ayam sudah meningkat. Jadi ada punca-punca yang perlu kita lihat. Bagaimana caranya untuk kita mengatasi masalah ini dari segi jangka sederhana dan juga jangka panjang. Itu satu daripada contoh, termasuk yang lain. Antara lain juga isu soal jaminan keselamatan makanan, food security. Kita belum mencapai tahap orang kata sara diri yang penuh. Tak ada sampai ke tahap sebahagian negara lain dalam menjamin bahawa kita ada makanan yang cukup kalau kita berhadapan emergency. Kedudukan Malaysia tak sama dengan Singapura sebagai contoh. Singapura antara negara yang sudah mencapai hampir orang kata tahap nombor 1. Kita mungkin 24 ke 25. Jauh lagi. Jadi ini memerlukan kita melihat dalam sektor pengeluaran bahan-bahan makanan utama dalam negara kita. Beras, hasil-hasil tanaman pertanian, ternakan, perikanan dan sebagainya. Bagaimana boleh kita tingkatkan pengeluaran dalam satu tempoh yang tidak berapa lama supaya bekalan akan lebih banyak dan itu mungkin akan menstabilkan harga kita dan sebagainya contoh. Jadi ini sebahagian. Kalau soal ekonomi ini sebahagian besar daripada apa yang kita sebut dalam ini banyak. Mungkin Datuk Radhi nak tambah sekali. Berkaitan dengan satu perkara saya rasa dalam konteks pengurusan ekonomi ini yang ada kaitan langsung dengan tagline kita, bersih. Kita bercakap tentang, tadi disentuh tentang sama ada fiskal kita, bagaimana dengan fiskal kita, dan kita lihat apa yang berlaku sebelum ini, ya, kerajaan sebelum ini khususnya di sewaktu Barisan Nasional, duit kerajaan bukan tak ada, duit ada, tetapi bersihnya tidak ada. Bila bersihnya tidak ada itu, kita lihat banyak ketirisan dan penyelewengan berlaku. Tadi Tan Sri sebut kutip harta 1MDB saja 20 bilion. Yang kutip buat balik 20 bilion. Sedara-sedari nak buat sekolah ni, satu sekolah hanya berpuluh juta sahaja. 20 bilion ni bayangkan berapa biji sekolah. Sebab itu kita kata dalam konteks Perikatan Nasional ni, kita tawarkan prihatin, bersih dan stabil. Apa yang paling penting, kita stabil, kita sebuah kerajaan yang bersih, bukannya setakat stabil untuk merembat. Ini perkara yang perlu jelas, yang kita kena jelas. Ada orang tawarkan
kemakmuran lah, kestabilan lah, apa semua. Kalau kita bercakap tentang kestabilan, tapi keterisan berbilion-bilion ringgit, rakyat tak rasa apa. Dia yang makmur, dia yang stabil, tapi bukan rakyat. Kita di Perikatan Nasional tawarkan sebuah kerajaan yang prihatin terhadap rakyat, kerajaan yang bersih dan kerajaan yang cukup stabil dalam mengharungi cabaran ekonomi yang kita tahu akan menjadi sukar mengambil kira keadaan ekonomi dunia. Terima kasih. Berikan tepukan gemuruh untuk kedua-dua panel kita. Tuan-tuan dan puan, jawapan yang cukup padu dan jitu daripada ialah orang yang berpengalaman sebagai Perdana Menteri, bahkan juga ahli parlimen. Masya Allah, dahsyat. Baik, saya alukan seterusnya. Silakan puan yang berada di sebelah kanan, ya, nama puan dan soalannya. Silakan. Saya Rahim Nuralina binti Abdul Rahim. Saya seorang peniaga. Saya daripada Batu. Saya ingin tanya tentang subsidi tepung. Subsidi tepung sekarang RM1.35 tu tak ada. Sekarang semua tepung yang mahal. Saya yang macam abah cakap makcik Kia tu. Macam mana? Sekarang ni gula pun kena catur. Seorang satu paket, 3 paket untuk seorang aja. Baik. Jadi soalannya berkaitan dengan subsidi tepung. Tepung tak ada, dah hilang dah. Hilang. Hilang tak ada. Okey, Puan Rohino tadi kan? Rahim Nuralina. Rahino. Okey, baik, terima kasih. Mungkin satu saya alukan, silakan puan, nama dan soalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mastura binti Hasan daripada Setapak Jaya. Abah, saya panggil Abah ya? Mesra dengan panggilan Abah. Abah saya dah tak ada. Abah, saya dulu ada sebab Abah. Lepas PKP, saya terpaksa buat kuih. Saya terpaksa jual kuih untuk tanggung 9 orang dalam family saya. Saya bangkit Abah. Saya bangkit selepas saya dapat bantuan daripada Berikan tepukan gemuruh untuk Puan Mastura kita. Terima kasih banyak Abah. Dengan bantuan itu saya bangkit. Saya duduk di tingkat 17 sekarang Abah. Saya buat salai, saya jual salai. Saya guna tu drum tu untuk saya buat salai sendiri. Saya belajar buat salai. Saya bangkit. Tapi untuk makluman Abah, sekarang ni saya rasa dulu saya boleh berjalan, saya boleh berlari, tapi saya dah mula merangkak. Sampai saya dah rasa saya nak meresut. Punya saya rasa tekanan tu. Baik puan, mungkin dengan soalan puan. Soalan saya Abah, saya sayang Abah, saya sokong Abah. Soalan saya, boleh tak Abah stopkan kenaikan ringgit Malaysia? Jangan biarkan naik lagi. Kami peniaga kecil sangat terkesan. Maksud puan turunkan. Ya. Okey, baik. Okey. Satu lagi, Ya. satu lagi soalan saya. Berkenaan dengan kenaikan OPR. Kesian anak saya Abah, gaji sikit aja. Sekarang ni terpaksa bayar loan meningkat 25%. Gaji tak banyak mana pun. Kami sangat-sangat terkesan. Boleh tak selesaikan masalah tu? Baik. Terima kasih. Terima kasih Puan Mastura. Terima kasih juga kerana memahami isi hati saya berkaitan dengan OPR tersebut. Okey, baik. Kita juga meragikan, ya, ramai saya tengok yang menonton kita secara live di FB page dan juga di social media yang lain. Di FB page ni, Abah, ya, saya juga dengan mesra panggilan daripada FB menyatakan bahawa ramai yang tulis berkaitan dengan KWSP bersasar. Apa pandangan Tan Sri? Okey, silakan tuan-tuan dan puan untuk kita habiskan pusingan yang pertama selepas soal jawab ini dan kemudian kita akan berehat sebentar, sekejap, ya. Silakan kepada kedua-dua panel. Baru-baru ni saya ada mengeluarkan TikTok, dan antara perkara yang berbangkit ialah minta supaya Abah ni benarkan lagi sekali pengeluaran KWSP. Tadi dah disebutkan oleh moderator kita, tak ada dalam manifesto, tapi dulu pun kita buat pun tak ada dalam manifesto. InsyaAllah bila mana kita menang, antara perkara yang kita akan lihat balik semula ialah tentang KWSP bersasar, iaitu
Kalau kita lihat yang dahulu kita dah benarkan berapa kali, Sinai Lestari, ya, walaupun awalnya agak sukar tapi lepas itu dipersetujukan. Tapi kalau nak bersasar, pertama kita nak tengok berapa banyak simpanan yang masih ada dalam KWSP oleh pihak yang nak memohon tadi. Hari itu bila saya jumpa seorang, dia kata, "Abah minta bagi kira." Saya tanya, "Berapa banyak lagi duit dalam bank, dalam simpanan?" "Dah habis." Kalau dah habis, nak bersasar apa? Pasal dah dikeluarkan lebih awal. Tapi ini perkara yang penting. Kita akan berikan perkembangan yang sebaik-baiknya, insyaAllah, bila mana kita nanti akan menjadi sebuah kerajaan. Soal subsidi, saya pun tak tahu kenapa subsidi itu ditarik balik. Mungkin ialah antara sebabnya kerajaan sekarang ini sudah pun menyediakan subsidi setahun, kalau tak silap saya, hampir 70 bilion. Besar. Dan ini sudah bukan sejak terkini, tapi sebelum ini pun telah terlaksanakan. Dan itu telah memberikan sedikit, orang kata, lindungan ataupun cushion. Walaupun harga meningkat, tapi ada kadar yang agak lebih munasabah, tetapi ditanggung oleh rakyat mesti pemberian subsidi oleh kerajaan. Jadi tak percuma juga, tapi tak terasa pasal ini duit daripada kerajaan. Soal yang berbangkit sama ada mampu tidak kita memberikan subsidi balik pada ini ataupun bahan-bahan yang lain. Saya fikir kalau sekiranya kita teliti balik subsidi yang kita telah bekalkan tadi, antaranya ialah subsidi minyak. Subsidi minyak saja kalau tak silap hampir berapa bilion. Boleh ingat tak? Saya fikir sejumlah besar, 20 bilion daripada jumlah yang keseluruhan tadi. Subsidi minyak tadi diberikan pada semua. Yang kaya, yang miskin pun dapat subsidi. Betul tak? Kereta besar ke kereta kecil semua dapat minyak subsidi. Ini pernah diteliti oleh pihak kerajaan dahulu, tapi tidak ada keputusan dibuat sama ada boleh dilakukan subsidi bersasar untuk minyak. Bagi mereka yang memang kurang pendapatan, tak kira dia pakai kereta apa, mereka ni mungkin dapat subsidi untuk katakan RON 95 ataupun RON 97 yang kita bekalkan oleh syarikat-syarikat minyak. Jadi itu maknanya kalau nak buat sebegitu, mungkin kalau itu boleh kita laksanakan, ini kerajaan boleh teliti. Jadi jimat daripada apa subsidi yang kita tak bagi pada orang kaya, bolehlah kita bagi pada orang memerlukan bantuan subsidi untuk tepung, untuk ayam, untuk nelayan. Betul tak itu? Setuju tak? Kalau dah setuju tu okey lah tu. Tadi soal yang berkaitan dengan soal, ialah saya ucapkan terima kasih kerana bertanya tadi. Dulu dia buka spa, lepas tu kan dah pandemik COVID, dah rugi, tak boleh tutup. Tapi bagus, semangat untuk bangkit semula tu begitu baik. Kita ucap tahniah dan kena contoh dia nak balik pulih dan buat penjagaan. Walaupun disebutkan tadi penjagaan yang dibuat ni buat kuih, mula balik semula. Mungkin dalam tempoh setahun dua kita orang kata berhadapan dengan kekangan masalah. Tapi bantuan-bantuan untuk peniaga tu masih banyak lagi. Yang kita sebutkan tadi sebahagian waktu kita menghadapi pandemik dengan bantuan prihatin, dengan penjana, pemerkasa tu banyak. Mungkin sebahagian dah dapat, tapi tak mencukupi supaya dapat hidup balik semula. Kalau ada perlukan sokongan dan dukungan pada lain agensi, boleh kemukakan dan kita akan tengok untuk bantu supaya perusahaan sedari itu dapat dihidupkan semula atau spa dan sebagainya itu. Tapi yang disebutkan tadi ialah ada kaitan dengan kejatuhan nilai ringgit. Ini isu global, ada juga yang berkaitan dengan soal pertumbuhan ekonomi kita, ada yang berkaitan dengan juga apa nama ni investment atau pelaburan yang datang boleh menjana pendapatan dan mengukuhkan ekonomi. Dan bila mana kukuh ekonomi, kita tak bergantung kepada apa yang dilakukan oleh pihak lain. Sekarang ini ialah kerana ringgit dikaitkan dengan soal dolar. Bila mereka pun menaikkan kadar UPR dan sebagainya, maka kesannya ke seluruh dunia dan Malaysia juga terkesan. Jadi pokok pada segala apa yang disebut tadi ialah macam mana kita nak kukuhkan balik kedudukan ekonomi kita. Itu sebab agenda yang saya sebut tadi is to strengthen back, dan proses recovery itu mesti dipercepatkan supaya kedudukan ringgit kita makin kukuh, dan ini akan menjamin harga yang lebih stabil dan sebagainya. Itu saya nak sebutkan. Mungkin nak jelaskan lagi. Terima kasih Tan Sri. Tadi Puan tadi menceritakan tentang keluarga yang besar, anak seingat saya 7 orang tadi ya, duduk di tingkat 17, anak yang ramai.
ini yang Tan Sri sebut tadi berkaitan dengan one stop center. Ini antara tawaran yang paling memberi impak kepada pembangunan masyarakat di negara ini apabila kita akan melihat secara keseluruhan tentang bantuan-bantuan yang diterima oleh kumpulan yang memerlukan. Jadi sebelum ini, sebagai contoh ya, jika kita lihat M40 ni dia ada threshold income dia berapa, okey, dia kumpulan M40. Ada yang dia dapat bantuan, ada yang dia tak dapat bantuan. Tapi kalau M40 ini duduk di bandar, anak ramai, kehidupannya, taraf hidupnya dia juga mungkin keadaannya sama macam kumpulan B40 juga. Sebab itu dalam konteks bantuan tadi, apabila kita bercakap tentang one stop center, pusat ini akan melihat kepada setiap keluarga itu apakah keadaannya. Ketua keluarga kehilangan kerja, anaknya yang ramai, ini keadaannya, tempat tinggal tiada sebagai contoh. Maka segala bantuan yang berkaitan itu akan disusun untuk membantu keluarga tersebut. Jadi sebab itu tawaran yang disebut oleh Tan Sri tadi berkaitan dengan penubuhan one stop center yang kita sebut sebagai My Prihatin ini adalah antara game changer tentang pengurusan kebajikan rakyat yang akan dilaksanakan oleh Perikatan Nasional sekiranya dipilih sebagai kerajaan nanti, insyaAllah. Baik, berikan tepukan kepada pada Tan Sri dan juga Datuk Doktor. Tuan-tuan dan puan, sepatutnya kita berehat, tapi saya difaham oleh pihak pengajar kita raikan lagi soalan. Tapi ada beberapa perkara yang saya nak umumkan. Yang pertamanya, yang masih lagi berada di luar Dewan dan nak masuk ke dalam Dewan, ada lagi beberapa kursi kosong, especially di bahagian tengah pentas ni. Silakan. Boleh ya? Baik. Yang kedua, pihak pengajar minta saya bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan, kita buat kinesthetic sign untuk kita punya PN Best ni. Boleh? Okey, saya tunjuk, kemudian ikut dengan saya ya. Menggunakan tangan kanan, mula-mula letakkan di hati kita. Ya, sebut bersih, kemudian stabil. Saya ulang dulu, saya ulang ya. Tengok, tangan kanan, bersih, stabil. Boleh? Tanda bagus dan jangan tinggi sangat. Sebab kalau tak buat tanda, kalau buat macam ni lain macam. Okey, so tanda bagus dan begini ya. Boleh? Okey, kita mulakan. 1, 2, 3. Bersih, stabil. Sekali lagi. Bersih, stabil. Last round yang ketiga, kuat sikit suara. Bersih, stabil. Perikatan. Baik, saya alukan, saya difahamkan ada soalan daripada pihak OKU. Silakan tuan, mikrofon. Saya difahamkan ada yang dah standby. Ada, okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nazmi daripada Bangi. Siapa tadi? Nazmi. Muhammad Nazmi daripada Bangi. Nazmi. Saya mewakili di komuniti OKU. Saya ingin tertariklah tentang tawaran berkenaan dengan memperkasakan fasiliti kemudahan OKU, dan yang itu sebenarnya yang kami tunggu-tunggulah sebenarnya sebagai warga OKU agar masalah dari segi pendidikan dan dari segi pekerjaan kita boleh reducekan. So soalan saya ke sini, selain daripada memperkasakan fasiliti OKU, apakah inisiatif lain daripada pihak Perikatan Nasional sendiri untuk mempertingkatkan kualiti pendidikan di kalangan OKU, khususnya berkenaan dengan pendidikan agama Islam? Itu yang pertama. Dan yang kedua berkenaan peluang pekerjaan. Okey, selain daripada fasiliti itu juga yang kata boleh menyebabkan ramai OKU kita boleh involve mereka di dalam bidang pekerjaan bila fasiliti. Okey, adakah inisiatif lain atau kaedah lain untuk kita nak penuhkan kota OKU itu supaya memenuhi kota 100% yang telah digariskan oleh kerajaan? Wallahualam. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Nazmi, ya, mewakili komiti OKU. Seorang lagi, betul? Tak ada? Ada, okey, silakan. Tuan, nama dan dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila. Soalan saya hampir sama. Saya nak bertanya berkenaan, saya Muhammad Tayyuddin dari Hulu Langat. Saya nak bertanya berkenaan dengan apa tawaran Perikatan Nasional berkenaan dengan latihan-latihan untuk golongan kami dan peluang pekerjaan
peluang pekerjaan yang bagi saya memang sangat penting sebab kalau kami ni agak ke belakang sedikit. Jadi apa tawaran daripada Perikatan Nasional untuk tawaran pekerjaan, peluang pekerjaan untuk kami? Baik, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada dua-dua yang bertanya ya, mewakili komiti OKU. Terima kasih sekali lagi. Okey, baik, semua nak ini angkat tangan. Baju lebih kurang sama batik tapi jangan gaduh. Yang kiri ni angkat tangan dulu. Silakan tuan, nama dan dari mana, kemudian soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Tan Sri dan juga Dr. Razi. Saya Daniel, graduan Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Saya adalah seorang anak muda yang bakal mengundi buat kali pertama pada 19 November. Soalan saya kepada Tan Sri, kita menghadapi fasa-fasa nilai yang sangat buruk dalam politik kita, nilai ketirisan. Dan setiap parti setiap kali menghadapi pilihan raya umum akan meletakkan janji stabil, bersih, Malaysia baru dan pelbagai jenama, tetapi akhirnya bersifat sama, iaitu rasuah korupsi tetap berlaku. Dan hari ini saya hadir pada town hall ini melihat sendiri PN juga menawarkan bersih dan stabil. Tetapi Tan Sri, saya inginkan satu selling point ataupun killer point daripada Tan Sri sendiri. Apakah yang menjadi perbezaan antara Perikatan Nasional dan juga pakatan-pakatan yang lain? Kita menghadapi PH22 bulan, sama sahaja nak bersihkan Malaysia baru, tapi akhirnya 15 kes rasuah digugurkan. Tan Sri, saya mohon sangat penjelasan Tan Sri, selling point untuk kami ini anak muda mengundi Perikatan Nasional pada PRU15 ini. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Daniel ya. Oh, kalau lama macam ini boleh lawan Parlimen Muar. Okey. Mungkin ya, ucapan dia sedap. Baik, satu lagi sebelum kita berehat, silakan saudara, nama dan soalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Aiman Syafiq bin Azizah, mewakili Gabungan Mahasiswa Islam Malaysia dan juga merupakan pelajar UTM. Alhamdulillah semalam kita baru graduan lah. Saya baru di kategori graduan untuk convocation. Dan saya tertarik untuk saudara Syafiq. Dan saya tertarik berkaitan dengan skill microbelia sebab memandangkan saya baru habis belajar. Jadi merupakan salah satu perkara yang kita kena fikir. Kat mana perumahan-perumahan yang agak murah lah kita kena cari. Kalau tengok sampai sekarang pun masalah perumahan pun masih lagi tak dapat diselesaikan dengan harga-harga murah, dengan gaji yang sangat tak berpatutan. Jadi itu satu yang mungkin harap daripada Perikatan Nasional dapat mampu untuk melaksanakan perkara tersebut. Yang saya yakin benda itu dapat dilaksanakan insya-Allah. Untuk soalan yang saya mahu ajukan adalah sebagai wakil seorang pelajar kejuruteraan dan juga bakal graduate kejuruteraan, yang saya rasa benda ni walaupun nampak bodoh, tapi benda ni masih lagi bermain-main dan masih lagi tak konkret permasalahan itu diselesaikan. Apabila kalau kita lihat pemasukan pelajar ke universiti awam, merupakan pelajar paling ramai masuk adalah jurusan kejuruteraan, almost like 50% or more. Tapi bila kita lihat pada realiti semasa, bila kita keluar daripada pengajaran, kita masuk pekerjaan, gaji yang dikenakan kepada kejuruteraan sangat tidak memuaskan. Saya boleh kena tengok gaji dalam 2,000, 2,500, tapi experience tahunan ada 5 tahun. Dia nak dalam 5 tahun experience. Ini apa yang saya lalui sebagai pakar pergraduan. Dan benda ni masih lagi bermain lagi isu-isu ni di peringkat profession engineer yang masih lagi berfikir apakah kita nak naikkan lagi martabat kejuruteraan di Malaysia ini, sedangkan negara-negara luar sudah maju daripada aspek pekerja-pekerja kejuruteraan dan juga kemajuan teknologi di sana. Jadi inilah apa sebenarnya jaminan daripada Perikatan Nasional untuk tangani isu pelajar kejuruteraan yang saya kata mungkinlah isu ini sangat tipis tapi sebenarnya besar kepada orang yang nak masuk universiti ni. Dia teragak-agak nak masuk universiti ni, aku nak kena bayar PTPTN, tapi bila keluar tu aku kena bayar lagi. Baik. Jadi itu saja, wallahu alam. Baik, bagikan tepukan guru untuk semua yang bertanya. Terima kasih. Ya, saya serahkan kepada ahli panel berkaitan dengan fasiliti dan inisiatif juga peluang pekerjaan pada OKU. Lebih kurang sama ya, soalan daripada kedua-dua dari pihak OKU. Kemudian Daniel tadi berkaitan dengan beliau seorang STV, first time voter, apa beza orang PN dengan parti-parti yang lain, serta Syafiq daripada Gabis tadi berkaitan dengan skim microbelia perumahan dan juga isu gaji yang tidak memuaskan, tidak sehari dengan pengalaman. Saya serahkan kepada kedua-dua ahli panel. Terima kasih. Yang pertama tadi itu tentang soal memperkasa orang lain upaya. Dua yang tanya saya ucap terima kasih. Ini memang jadi salah satu daripada tunjang dia dalam buku ini lah, tunjang yang ke-10 ya.
Satu ialah mempergiatkan pelibatan OKU dalam agenda pembangunan negara. Mana kita tak mahu OKU hanya duduk di pinggiran, tidak dalam arus perdana. So soalnya macam mana nak mengangkat martabat OKU kepada suatu tahap yang lebih baik. Itu antara perhatian yang kita akan berikan. Keduanya, menggilap potensi OKU. Ya, maknanya kalau mereka memerlukan latihan, kerana setakat ini mereka mungkin tidak mencukupi tahap keupayaan kemahiran tertentu yang diperlukan untuk melatih OKU. Ini kita akan sediakan. Bidang apa? Baik bidang kita lah sebutkan tadi Tibet, ya, bidang ataupun kemahiran tertentu, ya, supaya mereka punya keupayaan itu lebih tinggi, yang mungkin dengan sebab itu boleh memberikan mereka peluang pendapatan yang lebih tinggi, sama ada dengan cara dia sara diri sendiri ataupun bekerja dengan pihak yang lain. Ada dua cara. Kalau boleh buat sendiri, boleh menambahkan pendapatan, itu yang baik. Dan mungkin bantuan-bantuan yang ditawar kepada semua pihak untuk berniaga seperti itu boleh juga layak untuk didapatkan oleh pihak selain daripada pihak OKU tadi. Di sini disebutkan tawaran untuk meningkatkan pelibatan OKU dalam pembentukan dasar kerajaan, itu satu. Dua, mewajibkan fasiliti besar OKU di semua bangunan awam dan premis swasta. Yang ini bukan baru, tapi malahnya tidak dapat dilaksanakan oleh pentadbiran kerajaan sebelum. Ada kekangan, ada masalah, dan ada mungkin pihak tertentu yang sepatutnya melaksanakan tapi tidak melaksanakan. Ini menjadikan beban, kesulitan untuk saudara untuk bergerak ke sana dan ke sini sebagai contoh. Itu kita akan berikan perhatian. Mungkin sama ada kena ada satu peraturan atau undang-undang pihak berkuasa tempatan untuk menyediakan kemudahan-kemudahan yang dahulu dibuat secara sukarela tapi tidak jadi satu kemestian. Itu mungkin kita boleh teliti. Kalau boleh dibuat itu dan swasta, bila kita bincang sanggup, maka ini satu daripada cara untuk kita berbagi kemudahan-kemudahan fasiliti untuk OKU. Kemudian disebut ini mewujudkan sistem sokongan bersepadu untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Ya, ini soal kehidupan lah, soal baik pekerjaan, soal pendapatan, tempat tinggal dan sebagainya. Itu satu daripada perkara yang kita sebutkan di sini yang boleh kita ambilkan perhatian. Menambah baik pusat pemulihan dalam komuniti. Bukan baru, tapi kita berjanji kalau kita berkuasa dalam kerajaan, dan kita akan berikan perhatian untuk bagaimana kita nak tingkatkan lagi, menambah baik lagi kemudahan-kemudahan yang sekarang sudah disediakan tapi tidak begitu sempurna. Memperkasa program pemulihan. It is cara-cara pemulihan menggunakan amalan rawatan yang lebih baik, perubatan yang lebih baik. Termasuk sini ada juga soal latihan vocational, dan yang akhir disebut bantuan alat sokongan OKU secara percuma kepada pelajar IPT daripada keluarga kurang berkemampuan. Kalau sedari tergolong dalam golongan itu, ada bentuk bantuan-bantuan istimewa yang kita boleh tawarkan untuk memajukan saudara dalam soal itu. Tawaran kita juga melibatkan mempergiatkan program latihan OKU untuk melepasi sekolah sebagai persediaan memasuki pasaran pekerjaan. Itu penting, soal ilmu, pendidikan, kelulusan. Ya, kalau tidak cukup, mesti kita berikan ruang dan peluang yang lebih untuk saudara boleh pergi ke situ sebagai program latihan yang dikatakan OKU berdaya. Sekali lagi lah, perkenalkan dana niaga khas 20 juta untuk membantu usahawan OKU. Mereka kalau saudara terlibat dalam apa-apa bentuk perniagaan, nak dapatkan dana ni, dana usahawan 20 juta, ini boleh kita bagikan peruntukan itu. Memperkenalkan program latihan dan kerjaya untuk atlet OKU. Ini bagi mereka yang terlibat dalam bidang sukan Paralimpik dan sebagainya itu satu daripada yang kita akan tawar, dan melaksanakan inisiatif Road to Paralimpik. Ini untuk mereka-mereka yang berbakat dalam bidang sukan. Ini pun kita akan bagi pada. Ini sebahagian, ya, sebahagian. Jadi kalau ada perkara tertentu yang spesifik yang saudara fikir wajar kita berikan pertimbangan, tidak jadi masalah. Dan pihak persatuan boleh bincang dengan pihak kementerian yang bertanggungjawab untuk cari jalan bagaimana kita boleh memberikan peluang yang lebih baik kepada pihak yang terlibat dalam bidang yang ada dalam kumpulan OKU itu. Itu sebahagian yang saya nak jelaskan sini. Selain daripada itu, ada beberapa pertanyaan lain sebelum Datuk Razi ambil alih. Tadi disebutkan soal pendidikan agama, ya, mana nak ditingkatkan dan sebagainya. Itu satu yang kita akan berikan perhatian untuk pendidikan agama bagi
orang-orang kurang upaya. Agak sekarang ini mungkin tak disediakan langsung, saya fikir tidak jadi masalah untuk kita masukkan salah satu daripada program itu ialah soal pendidikan Islam. Selain itu disebutkan soal tawaran untuk PKU mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Ini satu daripada bukan perkara yang baru. Jadi kekangan kerana walaupun ada dasar termasuk yang ditetapkan oleh kerajaan untuk jabatan dan agensi kerajaan memberikan keutamaan supaya ada peratusan OKU yang jadi pegawai dan bekerja dalam bidang tertentu. Ini tak tercapai lagi. So what we promise to do is how could we facilitate dan berikan perhatian supaya mereka yang telah menyatakan nak mengambil sejumlah pekerja OKU dalam sektor awal dahulu dapat dipenuhi itu maknanya mesti ada tumpuan yang lebih dalam soal itu. Ini soal yang agak besar. Jadi soal anak muda yang buat pertama kali nak mengundi. Pertama saya ucap terima kasih kerana daripada kajian yang kita dah buat nampak minat anak muda untuk keluar mengundi cukup tinggi. Ya, itu satu petanda yang cukup baik. Lagipun dalam undang-undang yang sudah ada sekarang pun semua mereka yang berusia 18 tahun secara automatik nama mereka sudah ada dalam daftar pemilih. 19 hari bulan keluar saja beramai-ramai untuk mengundi. Ini satu daripada tugas tanggungjawab. Tetapi mungkin yang saudara tanya tadi ialah kami nak pergi mengundi tapi adakah parti-parti yang sekarang ini menawarkan diri untuk membentuk kerajaan yang akan melaksanakan. Saya nak katakan janji mesti ditunai. Maknanya kalau kita menyebutkan, dan ini telah pun kita sebutkan dalam ucapan saya, antara tunjang untuk menunjukkan kerajaan yang bersih, malahan PNBES itu antara lain lah, BES lah bersih dan stabil. Itu kita punya tunjang kita. Kita nak tentukan supaya kerajaan yang kita bentuk mesti kerajaan yang bersih, tidak melakukan rasuah, salah gunakan kuasa. Saudara juga tahu saya adalah orang antara penentang utama tentang kleptokrat, tentang salah guna kuasa, tentang rasuah, tentang wang NDB. Rekod parti-parti yang ada dalam Perikatan Nasional, baik daripada Bersatu ataupun PAS ataupun Gerakan, terbukti tidak ada terpalit dengan kes rasuah. Sebab itu kita berani angkat sumpah. Pada hari kita menamakan calon dengan mulakan wallahi wabillahi watallahi. Kalau kita ni orang Islam dengan mulanya begitu, ini satu sumpah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh kita mungkir janji, mesti kita tunaikan. Dan dalam itu perlakuan yang menyatakan tak akan melakukan sesuatu yang melanggar Akta Pencegahan Rasuah Malaysia. Ya, dan saya nak sebutkan ini, kalau ada petanda-petanda mereka terpalit dan dikata dikaitkan dengan kes rasuah, parti tidak rasa ragu untuk bertindak terhadap mereka, supaya sepanjang masa kita berada dalam keadaan yang terkawal dan tidak melakukan hal-hal yang dilakukan oleh pihak lain. Saudara tadi mungkin bunyi macam dah bosan lah. Semua parti politik boleh naik janji itu, janji ini. Kami baru naik, itu kita tak janji, kita buat. Dan kalau kita terpilih pada pilihan raya 19 bulan ini, InsyaAllah jadi kerajaan, kita nak buktikan kita boleh tunaikan apa yang kita sebutkan tadi. Tadbir urus yang bersih, good governance. Jangan ada penyelewengan, salah guna kuasa, tak ikut apa yang terletak. Yang ini mesti ada orang kata macam ombudsman, ada yang akan memantau supaya segala urusan-urusan pentadbiran kerajaan itu berjalan dengan baik dan tidak ada diganggu oleh perbuatan-perbuatan kemungkaran, salah laku dan sebagainya. Pihak di sana dia berjanji, tapi dia tak tunai. Bukan saja tak tunai, tapi melakukan amalan-amalan kemungkaran. Rasuah, siapa tak tahu? Barisan Nasional UMNO sampai wujud kluster mahkamah. Sampai hari ini tak selesai dibicarakan, turun naik mahkamah. Terbukti bahawa mereka boleh janji. Agak luar biasa, pada hari pilihan raya itu ada yang angkat sumpah juga untuk nak mencegah rasuah, tapi yang angkat sumpah orang yang berrasuah. Boleh percaya ke begitu? Di sebelah pihak Pakatan Harapan pun begitu juga. Kita berada di situ waktu itu, tapi kita dapati bahawa ada pelakuan kes-kes yang berlaku di Pulau Pinang, bukan?
Kita tahu sudah berlaku, dibicarakan sampai hari ini tak tahu apa cerita ada. Tapi nothing to do with Perikatan Nasional. Jadi kalau saudara pegang pada apa yang saya sebutkan tadi, bermakna we will fulfill our obligation, sebab itu pilihan terbaik bagi saudara dan rakan-rakan yang ialah Perikatan Nasional. The best party that we can offer without so far any incidents of corruption or abuse of power. Itu yang saya nak sebutkan sini. Yang lain sebelum saya serah pada Datuk Radhi ialah berkaitan dengan mikro beliau. Mungkin you can explain detail bagaimana juga cara untuk meningkatkan gaji bagi mereka, bukan sahaja dalam kejuruteraan. Issue of low salary seemingly it cuts across many other occasion dan profession. Dibandingkan dengan negara lain, kalau di sini permulaan untuk jurutera berapa bayar, tapi kalau negara lain mungkin 3-4 kali ganda bayar. Dia ada kaitan dengan soal bukan saja undang-undang. Gaji minimal saya fikir tak ada benda kat sini. Takkan bayar 1,500 bagi seorang jurutera yang lulus di universiti, mesti lebih tinggi. Persoalan berbangkit, kenapa tidak sampai ke tahap itu? Apakah dia ada kaitan dengan undang-undang? Apakah dia ada kaitan dengan soal productivity? Ya. Kalau dikatakan tahap productivity pekerja ataupun profesional yang ada di sini sama taraf ataupun lebih tinggi, kenapa pula gaji yang dibayar pada mereka tak setara dengan produktiviti tadi? Ini satu perkara yang perlu kita halusi, dan kalau ada langkah-langkah tertentu yang mungkin boleh kita ambil dan dibincangkan dengan soal majikan, persatuan majikan dengan syarikat-syarikat swasta. Kalau dah kerajaan, apakah kerajaan boleh menerajui langkah pertama untuk peliti semula taraf gaji-gaji? Implikasinya besar. Upaya kerajaan, ada tak dana dan sumber yang cukupi untuk menampung kenaikan kadar gaji yang lebih tinggi? Ini satu-satu yang saya fikir kita akan teliti dan kaji. Tapi pada dasar saya memang bersetuju, mereka yang sudah berada dalam kedudukan seperti jurutera, sudah servis 5 tahun, tapi gajinya masih rendah 2,000-2,500, patutnya sudah akan 6,000-8,000. Kenapa dia tak naikkan itu? Ini perkara yang perlu kita kaji dan teliti. Mungkin Datuk Radhi boleh sambung sikit. Terima kasih. Pertama sekali berkaitan dengan pendidikan OKU tadi, di mana Tan Sri sebut itu merupakan sebahagian daripada penekanan yang kita berikan. Selain daripada itu juga di bawah pendidikan kita sebut tentang untuk meningkatkan kapasiti dan kepakaran pusat perkhidmatan pendidikan khas. Ini merupakan satu perkara yang kita lihat banyak ruang untuk kita tambah baik. Bagi kita tawarkan perkhidmatan pemeriksaan, intervensi, pemulihan dan sebagainya. Ini early intervention untuk pendidikan khas. Kemudian juga kita letak di bawah pendidikan ini untuk menyediakan peruntukan khusus 50 juta setahun bagi pembangunan infrastruktur dan pembelajaran bagi murid berkeperluan khas. Apabila saya masuk ke kementerian, kita tidak ada satu peruntukan khusus untuk murid-murid berkeperluan khas di sekolah. Ini termasuklah pendidikan Islam. Nak baca Quran, Braille dan sebagainya, kita perlukan peralatan, maka kita sediakan peruntukan khusus. Dan insya-Allah sebelum ini kita dah fight untuk mendapatkan peruntukan khusus. Tahun ini kita dapat 45 juta, tahun sebelumnya sekitar 40 juta. Dan insya-Allah kita want to put a consistent amount, at least 50 juta setahun untuk tujuan pendidikan murid-murid berkeperluan khas, khususnya dalam konteks infrastruktur. Selain daripada itu juga pada tahun ini, tahun lepas, kita mula tahun lepas, kita perkenalkan sijil untuk murid yang berkeperluan khas ini, sijil yang membolehkan majikan melihat kemampuan mereka. Kita ada assessment untuk yang boleh membaca dan sebagainya. Dia ada sijil, nanti dia keluar, dia boleh gunakan sijil itu untuk mendapat ruang dalam alam pekerjaan. Jadi banyak perkara yang kita telah buat dan banyak perkara yang kita masukkan dalam tawaran kita ini berkaitan dengan anak-anak kita berkeperluan khas dan termasuk juga orang kelainan upaya. Kerana apa yang paling penting kita ingin lihat bahawa biasanya pada waktu sekolah ni dia pergi PPKI di sekolah, program pendidikan di sekolah, tapi bila keluar sekolah dia ada gap kosong yang tak ada siapa sambut. Sebab itu kita masukkan dalam manifesto ini
keluar sistem persekolahan ada yang sambut untuk menyediakan mereka supaya dia bersedia untuk masuk alam pekerjaan. Jadi dia ada satu program berterusan, bukan hanya habis kat sekolah kemudian nak masuk alam pekerjaan. Ada pelbagai program kita boleh laksanakan supaya sahabat-sahabat semua dapat independen, dapat mencari pekerjaan, dapat pendapatan sendiri. Dan insya-Allah dengan adanya pendekatan seperti ini, kita akan lihat bahawa program pembangunan orang kelainan upaya ini di Malaysia pada masa yang akan datang, jika diberi peluang pada Perikatan Nasional, ianya akan setanding di negara-negara yang maju yang lain. Kemudian Tan Sri, saya nak sentuh juga tentang tadi berkaitan dengan perumahan mikro. Ini antara perkara yang kita masukkan dalam manifesto. Bagaimana anak-anak muda baru keluar universiti, baru bekerja, kadang-kadang nak sewa rumah mahal, nak kena duduk ramai-ramai, kita sediakan perumahan mikro untuk mereka, stabilkan dahulu pendapatan dan juga mengambil kira kos sewa yang terlalu tinggi ini. Perumahan mikro untuk mereka yang merasakan ianya sesuai, maka dia ada option untuk sewa di rumah tersebut. Dan dengan pendekatan ini, tekanan terhadap bayaran sewa itu dapat kita kurangkan. Seterusnya berkaitan dengan pekerjaan ataupun gaji graduan kejuruteraan yang rendah tadi, yang kita kata tak setimpal dengan apa yang belajar di universiti. Ini antara perkara struktur yang jika sahabat-sahabat tengok dalam manifesto ini antara perkara struktur yang kita nak selesaikan. Sebab itu kita tahu bahawa untuk kita bergerak ke depan, tumpuan kita adalah untuk industri-industri yang berteknologi tinggi, yang membawa pendapatan tinggi kepada anak-anak kita. Kalau lihat tadi Tan Sri sebut inisiatif tabung khas 5 bilion ringgit untuk kita menarik pelaburan asing dalam konteks pelaburan berteknologi tinggi, khususnya untuk memastikan bahawa lebih banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi disediakan untuk anak-anak kita oleh kerajaan. Jadi apa yang paling penting adalah jika kita lihat selama ini perkara yang dihadapi dalam konteks gaji pendapatan ini adalah perkara struktur. Kerana banyak perkara dalam ekonomi ini kita tak tumpukan pada perkara yang bernilai tinggi. Oleh yang demikian, bila tak bernilai tinggi, nilainya tak tinggi, pendapatan pekerja juga tidak tinggi. Dan jika inflasi itu meningkat dengan cepat, pendapatannya mendata, maka tekanan itu akan terasa oleh mereka yang berada dalam sektor pekerjaan. Sebab itu fokus kita, kalau lihat manifesto kita, fokus kita adalah untuk menyusun struktur ini bagi memastikan supaya pada masa yang akan datang dia ada perancangan yang ke masa pendek, sederhana dan panjang, supaya kita dapat pastikan graduan-graduan kita ini mendapat gaji yang setimpal, mengambil kira keadaan semasa, khususnya dalam konteks kos sara hidup. Dan tadi yang disebut tentang apa beza antara PN dan juga parti-parti lain, seperti mana saya sebut, saya ingin tekankan di sini, ya, we have the track record. Tan Sri sebut kita ada track record. Tan Sri naik sebagai Perdana Menteri tanpa sebarang tawaran, tanpa sebarang janji, tanpa sebarang manifesto. Tetapi apabila kita lihat datangnya COVID-19, lebih 500 bilion ringgit pelbagai bentuk bantuan disediakan untuk rakyat. Jadi kita ada track record, kita tak janji pun kita buat, apatah lagi kalau betul yang kita janji, insya-Allah kita akan laksanakan dengan terbaik. Terima kasih. Terima kasih diucapkan sekali lagi kepada kedua-dua ahli panel kita, iaitu Tan Sri dan juga Dato' Doktor. Baik, minta izin tuan-tuan dan puan yang sudah bersedia. Saya faham ramai di kalangan tuan-tuan dan puan nak bertanyakan soalan. Kita berehat sekejap. Sambil kita berehat tuan-tuan dan puan, kita dengarkan lagu tema untuk PN Best, lagu baru. Ya, jadi saya minta tuan-tuan dan puan untuk angkat playcard dan juga nyalakan flashlight telefon anda. Boleh? Baik, kita berehat sebelum kita sambung untuk pusingan kedua town hall kita pada malam ini. Silakan menganjur. Hello, Malaysia, let's go. Hari ini kita mudah beri revolusi sejahtera. Kau dan aku kita sama-sama capai sampai dapat bangsa merdeka sepakat berjuang untuk rakyat. Perikatan nasional menangkap berkas sedia menggalas amanah. Bangkit semua.
sekali dua tiga pernah, dua sampai tengah, dua sampai tengah. Asyiknya berjalan, mau bekerja, jadi sedang. Cuba kita tunggu dengan pati yang baru, kita undi dulu, biar berbalik kerana benar. Jangan takut, jangan gentar. Misi terpatah kesasar, Malaysia kita gegar. Oh, semua anak muda, pilihan di tangan generasi kita. Semboyan telah berbunyi, kita tegakkan pagi slogan PNS, bersih dan stabil, bukan pergi bekerja dan tadi pagi. PNS, bersih dan stabil, iman dengan prihatin, pastikan berhasil. Hari ini kita mendapat bonus sejarah. Kau dan aku kita sama-sama capai bersama dapat. Bangsa merdeka sepakat, berjuang untuk rakyat. Peringatan nasional melangkah perkasa sedia menggalas aman. Semua anak muda, pilihan di tangan generasi kita. Semboyan telah berbunyi, kita tegakkan pagi slogan PNS, bersih dan stabil, bukan untuk bekerja dan tadi pagi. PNS, bersih dan stabil, iman dengan prihatin, kepastian berhasil. PNS, bersih dan stabil, bukan untuk bekerja dan tadi pagi. PNS, bersih dan stabil, iman dengan prihatin, pastikan Start. Perikatan, perikatan, perikatan. Bersih, stabil, bersih, stabil, bersih, stabil. Berikan tepukan gemuruh kesemuanya, come on. Lagu dia memang target anak muda. Sebab tu kita tengok tadi Datuk Doktor nyalakan laju sikit. Bila tempat Abah di sini. Grow kan? Okey, baik. Saudara perempuan, ya, kita teruskan kepada pusingan yang kedua untuk town hall kita, boleh? Tapi minta maaf saudara perempuan, saya nampak gayanya tak boleh buka banyak sangat soalan, mungkin maksimum 3. Saya anukan, ya, sebelah kiri saya baju merah, angkat tangan terlebih awal, ya, sekejap ya puannya. Tuan, nama, dari mana dan soalannya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya adalah Faris Omar daripada Presiden Pertubuhan Profesional Melayu dan Pewaris Bangsa Perwaris. Saya sejak umur 15 tahun mengikut Tan Sri Muhyiddin Yassin dan tidak sehingga kali ini saya tidak ada sekelumit pun kesangsian terhadap dia. Tidak ada sekelumit pun, walau sepersatuan pun tidak ada kesangsian terhadap dia. Dan sesungguhnya sekiranya pemimpin-pemimpin pakatan lain menyatakan mereka boleh membawa pembaharuan, tapi hero yang kita nantikan, yang kita angkatkan ini adalah hero kesatuan rakyat Malaysia. Dan itulah yang Malaysia perlukan sekarang ini. Baik, silakan tuan soalannya. Soalannya Tan Sri, ada satu perkara yang belum dibincangkan dalam manifesto Perikatan Nasional. Yang pertamanya ialah tentang Harta Doktor 2.0 yang menuntut agar doktor-doktor kontrak ini mendapat jawatan tetap dalam kerajaan Malaysia. Sasaran kerajaan Malaysia adalah untuk mencapai 18,000 orang pakar doktor pada tahun 2025. Kita juga lihat Tan Sri adalah satu-satunya ikon kepimpinan yang menjaga first liners waktu pandemik COVID-19. Mungkin ini masanya untuk buktikan kepada para doktor untuk memastikan mereka mendapat jawatan tetap selepas ini. Kerana mereka adalah satu-satunya fasa yang pertama yang menghadapi apa yang Tan Sri gelar sebagai musuh yang tidak nampak, invisible enemy. Bagilah mereka peluang, Tan Sri. Yang keduanya adalah
Tan Sri juga menyebut bahawa negara Malaysia adalah negara yang dikategorikan sebagai negara yang menua. Dalam konteks itu, Tan Sri, adakah persaraan umur 60 tahun masih lagi justifiable dalam konteks ini? Semakin ramai graduan yang keluar dari universiti dan semakin lanjut usia orang-orang kita, dan sampai hari ini umur 90 tahun lagi masih boleh berpolitik. Jadi apa pandangan Tan Sri tentang hal ini? Sekian wabillahi taufiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Fairis. Baik, saya nak alurkan kepada puan sebelah kanan, tapi sebelum tu saya difahamkan muzik video lagu PN Best betul tadi akan dilancarkan sekitar minggu depan di social media, ya. Jadi boleh tengoklah mungkin di page resmi Perikatan Nasional ataupun di YouTube, ya, Perikatan Nasional. Baik, silakan puan yang berada di sebelah kanan saya, nama dan terus kepada soalan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Siti Aisyah Hassan di Bali, ya. Saya ingin bertanya tentang sistem pendidikan Malaysia. Bagaimanakah Perikatan Nasional nanti akan memastikan bahawa sistem pendidikan kita ini akan berdaya saing bertaraf antarabangsa. Kerana kita lihat hari ini sekolah-sekolah swasta tumbuh bagaikan cendawan selepas hujan yang mengambil silibus daripada antarabangsa. Seolah-olah para ibu bapa kurang berkeyakinan dengan sistem pendidikan yang ada di Malaysia ini. Dan bagaimanakah dalam masa yang sama untuk memastikan para guru dan juga pelajar tidak tertekan, kerana data kajian yang kita dapati bahawa para guru adalah antara profession yang tertinggi menghadapi masalah kesihatan mental. Jadi bagaimanakah kita nak menaikkan taraf pendidikan kita dalam masa yang sama tidak membebankan pelajar dan juga para guru hinggalah menyebabkan masalah kesihatan mental mereka terjejas. Soalan yang kedua adalah tentang apakah kerajaan Perikatan Nasional yang boleh memanfaatkan warga emas yang berpengetahuan tinggi dan berkemahiran tinggi yang masih sihat dan segar itu terpaksa pencen dengan apabila umur persaraan 60, sedangkan mereka ini masih boleh menyumbangkan kepada negara. Apakah negara boleh manfaatkan mereka ini, bagaimana tanpa kita menutup peluang pekerjaan untuk anak muda, dan bagaimanakah mereka ini boleh dimanfaatkan? Itu saja. Baik, terima kasih diucapkan kepada Prof. Dr. Siti Aisyah. Berikan tepukan gemuruh untuk Prof. Dr. Siti dan juga Tuan Fairis tadi. Okey, mungkin satu lagi soalan. Okey, saya rakikan, minta maaf ya, dengan izin silakan cik saudari atau perempuan yang berbaju biru. Kalau boleh satu je soalan, ya, nama dan dari mana? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Adila Rabi dari Shah Alam, tapi akan pulang ke Perak lah untuk mudik. Okay. Tapi introduction sikit je. Okay, introduction menurut kata Hamka. Okay, Hamka dari negara seberang. Jika kita ingin membina negara, maka binalah dari wanita. Okay, jadi soalan saya mudah berkaitan fraction wanita lah. Okay, sejauh mana Perikatan Nasional mampu untuk memberi tawaran yang komprehensif kepada wanita? Bila mana saya sebut komprehensif, bermaksud daripada segenap layer usia. Saya muda, 24 tahun baru. Apa jaminan untuk saya berusia 24 tahun? Apa jaminan kepada saya sekiranya saya telah berkahwin? Apa jaminan kepada saya sekiranya saya telah mempunyai anak? Apa jaminan kepada saya sekiranya saya mungkin ada masalah dalam keluarga saya nanti disunahkan atau sebagainya, alhamdulillah. Okay, ataupun apa jaminan kepada ibu-ibu tunggal yang ada di negara kita? Kerana itu pada saya wanita ini membina negara ini. Jadi apa jaminan Perikatan Nasional kepada wanita? Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada saudari Nurila. Ya, wanita menyebut ya. Okeylah, silakan mungkin Tuan Haji, silakan nama dan soalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu nama saya Datuk Seri Dr. Teknologis Hani. Okay. Dengar? Boleh. Okay. Saya dah baca ni, tapi untuk makluman saudara adik sekalian yang amat berhormat Tan Sri, terima kasih di atas
sokongan terhadap buku yang saya tulis tentang transformasi PIBG tahun 2014. Berikan tepukan gubernur. Tuan-tuan, come on. Cuma soalannya apakah kedudukan PIBG atau PIBGK ke ataupun sebagainya di kacamata Kementerian Pendidikan sekarang? Pertama. Yang kedua, last ya, boleh ya? Last, boleh. Baik. Saya telah buat satu research masa untuk paper master saya tahun 2000 dan tak ada diguna pakai sebab di Kementerian Pendidikan tidak ada IS audit. Kita bercakap pasal internet, graduan internet. IS audit ni penting, ya. Bukan penazaran yang dibuat oleh audit ataupun di bahagian BPSM. Cuma kalau boleh untuk Pakatan Nasional, Perikatan Nasional, sorry, saya pun sebab saya kadang-kadang di pesatu dekat Puchong pun saya tak ada dia punya what happening. Baik, silakan Datuk. So just want to advise, kalau boleh kita tidak ada audit, ya. Semuanya di sini tidak memperkasakan audit ke setiap area, termasuk mata pelajaran civic, ya. Sebab tak ada civic dan tidak diauditkan, dan kurangkanlah kita Napoleon di setiap kupat. Baik, terima kasih. Berikan tepukan gubernur untuk Puan Nurdila, Cik Nurdila tadi dan juga Datuk Seri atas soalannya. Baik, saya serahkan. Saya mohon maaf ya tuan-tuan, saya yakin saya ramai yang nak bertanyakan soalan, of course, definitely. Tapi dalam masa terhad yang kita ada ni, ya, ini saja soalan yang boleh kita terima atau ambil, dan saya akan serahkan kepada kedua-dua di panel kita. Dipersilakan Tan Sri dan juga Datuk Doktor. Silakan. Terima kasih. Sebenarnya dalam manifesto ni banyak perkara berkenaan dengan kesihatan, termasuk perkhidmatan kesihatan, kedoktoran dan sebagainya. Kalau nanti sudah dapat buku ni boleh baca lah. Isu yang berbangkit tadi sebenarnya waktu saya jadi Perdana Menteri, dan dalam peringkat pandemik COVID itu kita memerlukan banyak doktor. Timbul soal ini. It was a controversial subject, di mana Persatuan Doktor menuntut terutama dalam perkhidmatan awam supaya kedudukan mereka ni dijadikan sebagai doktor tetap dalam perkhidmatan. Perkara ini dah bincang panjang lebar, tapi keputusan itu saya kira sebahagian saja yang agak dia tawarkan, tetapi tidak keseluruhannya. Jadi yang berbangkit tadi, boleh kerajaan laksanakan semua ini kena kita teliti. Saya janji kita akan kaji, kerana dalam manifesto ni ada dikatakan kita menubuhkan Suruhanjaya Perkhidmatan Kesihatan. Sekarang ni tak ada Suruhanjaya. Yang lain perkhidmatan awam ada, tapi khusus untuk kesihatan tak ada. Ini cadangan kita supaya Suruhanjaya Perkhidmatan Kesihatan ini ditubuhkan untuk meningkatkan kecekapan pengurusan pegawai perkhidmatan dan juga kumpulan sokongan, termasuk penjawatan doktor, kes buli dan kebajikan houseman, serta isu kekurangan doktor pakar, di mana skop bagi Suruhanjaya ini agak begitu luas. Dan pastinya kalau itu dapat kita bentuk, kita akan nanti minta supaya Suruhanjaya yang agaknya bebas ini meneliti secara mendalam bagaimana cadangan yang telah disebutkan tadi, dan itu adalah satu perkara yang diberikan perhatian oleh ramai doktor-doktor dan pengajuan awam yang tidak puas hati. Kenapa lain-lain penjawatan kita boleh jadi jawatan tetap, tapi doktor tidak jadi penjawatan tetap. Jadi ini menjadi satu isu besar. Jadi saya berjanji bila mana Suruhanjaya ini telah pun tertubuh dalam tempoh selepas kita membentuk kerajaan, satu daripada perkara yang boleh kita beri tanggungjawab untuk meneliti ialah bagaimana nak menjadikan profesion kedoktoran awam ini sebagai jawatan yang tetap. Soal sama ada wajar tak orang yang sudah usia 70 tahun ini bersara. Ini dalam peruntukan sekarang ini persaan memang 60 tahun. Tapi saya setuju, saya 75 tahun ni. Tapi macam 65 tahun ataupun 55 tahun. Masih boleh bekerja, masih tajam lagi pemikiran. Jadi agak kalau di satu sudut dianggap satu kerugian kepada negara, kerana mereka yang masih mampu berkhidmat tapi tak boleh berkhidmat kerana ada akta persaraan yang mesti wajibkan mereka bersara. Saya fikir ini tidak menjadi satu masalah untuk kita mengkaji secara lebih
meluas, mengambil contoh negara-negara maju lain yang usia sudah pun juga dilanjutkan supaya mereka tidak seharusnya bersara. Tapi sekarang ini ikut perundangan wajib bersara 60 tahun. Tapi kalau lanjut usia apa namanya orang kata lifespan sekarang ini sudah agak lebih panjang, 72 ke 73 kalau tak silap saya, maka kalau begitu berlaku, maka kemungkinankah mereka tidak dibesarkan awal. Tetapi ada kesan-kesan lain yang kita tahu boleh membawa untuk perjawatan yang ada tu tak boleh diisi kerana mereka masih ada kat situ, kan? Jadi jumlah kemasukan mereka perkhidmatan awam mungkin agak terhad sehingga mereka ini sudah pun besar. Jadi ini implikasi-implikasi yang perlu kita kaji dan teliti. Seterusnya ini soal sistem pendidikan. Ini nada kita berdua ni Menteri Pendidikan yang sudah bersara. Tapi sebelum Datuk Latif menjelaskan perkara ini, saya memang antara orang yang pertama yang nak menentukan supaya mutu kualiti pendidikan negara kita bertaraf global. Itu statement yang kita dah buat dalam kita punya education blueprint, ya, iaitu blueprint pendidikan yang saya sediakan waktu saya jadi Menteri Pendidikan daripada tarikh yang kita tubuh itu sampai 2025. Jadi Datuk Latif beritahu saya masih lagi dirujukkan sebagai satu cara untuk meningkatkan mutu pendidikan negara kita ke tahap global. Jadi itu satu perkara supaya anak-anak yang kita terdidik sekarang ini dapat katakan setanding tahap pendidikan dan ilmu yang mereka kuasai bagaimana yang ada di negara-negara maju. Antara perkara yang kita ambil kira dulu TIMSS, PISA, ini antara benchmarking antara bangsa yang digunakan untuk ukur setahap mana anak-anak kita sudah tercapai, baik sekolah rendah, menengah ataupun di peringkat universiti sekalipun. Jadi ini sudah ada dalam blueprint kita. Jadi kalau Datuk lagi nak tambah lagi, bolehlah tambah. Terima kasih. Berkaitan saya nak tambah tadi sedikit tadi tentang pesara tadi. Kita sedar bahawa pesara pada umur 60-an ini masih aktif, yang masih boleh buat pelbagai program. Sebab itu antara perkara yang kita tawarkan dalam tawaran kita ini adalah untuk menyediakan program serta latihan bersesuaian kepada pesara yang ingin melibatkan diri dalam aktiviti ekonomi maupun aktiviti sukarelawan. Dia still masih aktif, masih boleh menyumbang. Ada latihan-latihan, program latihan yang kita boleh buat transisi untuk usahawan ini, untuk pesara ini menyertai bidang kesewanan, bidang ekonomi ataupun bidang-bidang lain yang bersesuaian. Kerana itulah keadaan yang kita sedar berlaku pada hari ini. Selain daripada itu juga tadi disebut banyak tentang pendidikan. Kalau tengok dalam manifesto ini, pendidikan antara perkara yang kita sentuh panjang lebar, banyak perkara yang kita sentuh tentang pendidikan. Dan apa yang paling penting adalah apabila kita bercakap tentang pendidikan, kita ingin lahirkan anak-anak kita ini yang bila keluar daripada sistem pendidikan kita mampu bersaing dengan siapa sahaja. Sebab itu dalam konteks ini, pertama sekali dia ada beberapa komponen. Pertama sekali, komponen pembelajaran itu sendiri. Apakah pendekatan pembelajaran yang ada pada hari ini telah optimum? Jadi sepanjang tempoh saya 2,5 tahun di Kementerian Pendidikan, banyak penambahbaikan yang kita telah buat dalam konteks pembelajaran dan juga pentaksiran bagi memastikan anak-anak kita ini yang berpotensi dalam pelbagai bidang dapat kita lonjakkan potensi mereka. Pada masa yang sama juga kita mengambil kira pelbagai cabaran yang dihadapi oleh guru-guru. Di dalam konteks ini kita tahu sewaktu datangnya pandemik COVID-19, bila nak buat PDPR sebagai contoh, guru-guru kita tidak pernah dilatih. Namun begitu mulai daripada situ kita telah mula melatih guru-guru kita dalam konteks pendidikan pendidikan ini mendapat akses kepada pelbagai bentuk latihan bagi menyediakan mereka supaya ianya bukan sahaja dalam konteks pengajaran tetapi juga membantu meningkatkan kecekapan guru-guru dan juga kecekapan proses bagi memastikan proses ini dapat memberi satu impak yang cukup baik kepada guru-guru. Sebab itu salah satu tawaran dalam manifesto ini untuk kita tingkatkan kecekapan the whole process
dalam konteks pengajaran, pembelajaran melalui pendigitalan. Salah satu tawaran kita adalah komputer riba untuk semua guru bagi memudahkan tugasan pengajaran dan pembelajaran. Semua guru kita akan disedia dengan komputer riba. Sebab apa? Dengan teknologi digital ni banyak perkara-perkara yang kita boleh mudahkan. Kalau kita buat dulu manually satu persatu dan sebagainya mengambil masa, kita bentuk satu sistem yang menyeluruh bagi memudahkan guru-guru, dan pada masa yang sama kita sediakan peranti untuk guru-guru. Ini for the first time in history, guru-guru akan disediakan dengan komputer riba bagi memudahkan pengajaran dan pembelajaran mereka. Kita bergerak ke arah satu sistem yang lebih cekap, dan di mana kecekapan hubungan internet di sekolah juga akan kita tingkatkan. Sebelum ni di sekolah ni 3 tempat dia ada internet, dalam bilik guru, di pejabat dan juga di pusat sumber. Dalam tawaran kita ini, kalau kita menang membentuk kerajaan, kita akan sambung seluruh kawasan sekolah, seluruh bilik darjah dengan internet berkelajuan tinggi. Itu komitmen kita untuk membuat satu perubahan besar kepada sistem pendidikan negara. Kemudian ada yang menyentuh tentang perkara berkaitan tentang PIBG. Ini antara perkara yang kita lihat, kita tekankan, kita sentiasa berhubung rapat dan kita sentiasa memandang tinggi sumbangan PIBG dalam konteks pembangunan pendidikan dalam Malaysia ini. Kita juga sedang melihat akta pendidikan, terutamanya peraturan berkaitan dengan PIBG. PIBG ramai datang pada kita nak kutip dana tak boleh dan sebagainya. Kerana apa? Kerana peraturan ini berkaitan dengan akta, dan kita sedang melihat keseluruhan peraturan PIBG ini untuk membantu kita tingkatkan kecekapan dalam konteks peningkatan untuk mereka mendapat dana dan sebagainya, peningkatan peluang-peluang untuk mereka mendapat dana daripada pelbagai sudut. Ramai yang datang, ada banyak kekangan nak dapat dana kerana peraturan itu, peraturan ini. Pada masa yang sama juga kita telah siapkan satu modul untuk kita buat proper latihan bagi PIBG di seluruh negara. Jadi bila dipegang jawatan, dia tahu apakah ruang lingkup tugasnya, apakah perkara yang boleh dilaksanakan, apakah bantuan yang boleh diberikan oleh pihak sekolah dalam menguruskan PIBG itu sendiri. Kemudian satu lagi topik tadi saya jelaskan, ada suatu soalan berkaitan dengan peranan wanita. Jadi kalau kita lihat, ini merupakan antara komponen paling besar dalam manifesto kita, iaitu mengoptimumkan potensi wanita. Banyak tawaran ini tunjang nombor 8. Banyak tawaran di bawah tunjang nombor 8 ini tentang mengoptimumkan potensi wanita ini dalam pelbagai sudut. Tak kira siapa mereka, mereka merupakan satu komponen utama dalam negara. Sebab itu dalam konteks penyediaan tawaran ini, kita ambil kira semua segmen wanita ini bagi memastikan segala perkara yang kita ingin laksanakan ini akan dapat memberi impak yang cukup baik kepada komponen terbesar dalam masyarakat kita. Terima kasih. Baik, sekali lagi. Silakan. Ini ada sebutkan soal apa tawaran PN dengan warga tua yang masih berkemampuan untuk bekerja. Saya fikir bukan satu perkara yang agak baru. Di banyak negara-negara maju, mereka masih menggunakan kemahiran dan kepakaran yang ada di kalangan warga mas. Ya, jadi kalau begitu mungkin perlu dijadikan sebagai satu dasar. Sekarang ini tidak jadikan dasar. Bolehkah mereka yang sudah pun besar tapi masih sihat, ada kemahiran baik dalam bidang profession mereka, dalam bidang akademia dan sebagainya itu, mereka ini boleh di re-employ. Ya, tapi kalau re-employ, kita kena lihat daripada soal peraturan kerajaan, perkhidmatan awam ataupun swasta di sini sudut employment act dan sebagainya. Itu mungkin ada perlu pindaan-pindaan tertentu dibuat untuk membolehkan kita menampung tenaga-tenaga yang sudah berusia, warga mas tapi ada kemahiran, dan selepas diberikan kata medical check up masih dia mampu bekerja. Di negara-negara maju ini sudah jadi satu amalan yang dibolehkan, dan mungkin Malaysia akan sampai ke situ, tapi ini memerlukan kita membuat kajian yang cukup mendalam. Terima kasih pada semua yang telah mengajukan pertanyaan tadi, dan kita harap penjelasan yang telah kami berdua buat ini memuaskan
dan meyakinkan tuan-tuan bahawa adalah wajar dan perlu memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional. InsyaAllah. Berikan tepuk tangan gemuruh untuk beliau.